This video is brought to you by Riz IT Kuantan. Riz IT Kuantan menawarkan kepada kita Dell laptop dengan harga mampu milih. Sangat sesuai digunakan oleh student-student sekolah atau universiti bagi memudahkan korang join kelas online dan menyiapkan assignment. So guys, sempena sale 10-10 ini, Riz IT Kuantan bagi special offer untuk korang. Free cleaning fan, laptop Dell dengan diskaun RM700 mengikut harga terkini. PS4 jailbreak promo RM70, format laptop ataupun PC serendah RM20. Upgrade SSD, free USB thumb drive 64GB, boost USB 2.0, set PC mengikut SRP. Wow, menarik guys. Tunggu apa lagi? Grab sekarang sementara offer masih lagi ada. Link Riz IT aku tinggalkan di ruangan description di bawah. What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kim Iskoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kali ini aku akan reveal teori-teori yang dikongsikan nakama-nakama kita di dalam ruangan Telegram channel Skoverto Clan. Untuk hari ini aku bawakan beberapa teori dan dalam konten akan datang aku akan share lagi. Okay? Dan aku juga minta maaf sebab dah berbulan-bulan tak wish birthday untuk nakama kita. So, here you go. Happy birthday guys! Alright, jom, let's proceed with the content. Teori yang pertama datangnya daripada Amma. Cuma aku rasa mungkin dia share teori orang kot sebab dalam bahasa English ni. Alright, teori Amma ni adalah berkenaan Blackbeard. So, aku bacakan teorinya dulu, okay? Lepas tu baru aku akan review kalau ada lah. Jenis devil fruit Blackbeard adalah Yami Yami Nomi yang merupakan spesies Logia. Dan kita tahu bagaimana Logia ini berfungsi. Iaitu pengguna Logia akan berubah ke bentuk Logia mereka sama ada mengawan atau merubah bentuk badan sesuka hati mereka. Pada mulanya, pengguna Logia sangatlah sukar untuk dikalahkan. Namun sekarang, kita telah mendapat pendedahan bahawa selain daripada Sea Stone, seseorang dapat bersaing mahupun mengalahkan pengguna Logia dengan haki. Namun ada juga di antara pengguna Logia ini yang memiliki kelemahan alami walaupun tanpa haki. Seseorang pengguna Logia itu dapat disentuh. Contohnya Sir Crocodile, yang mana Luffy berjaya mengalahkan Crocodile menggunakan cecair, iaitu air dan darahnya. Maka bahan untuk counter Logia pasir adalah air. Begitu juga dengan Logia api, dan terdapat juga beberapa Logia kelemahan pengguna Logia yang lain, iaitu Goro-Goro Nomi dengan getah, Aokiji dengan api, Aramaki dengan api dan sebagainya. Jadi berkemungkinan disebabkan sifat Logia Blackbeard adalah kegelapan. Jadi dia tidak dapat bertukar ke bentuk kegelapan adalah disebabkan dia berada di bawah cahaya. Kerana kita tahu cahaya mengatasi kegelapan dan kesunyian. Jadi ada kebarangkalian bahawa Blackbeard tidak menggunakan lagi sepenuh tenaga kegelapannya dikarenakan dia berada di bawah cahaya dan hanya akan dapat mengaktifkannya apabila berlawan di waktu malam atau di ruangan yang lebih gelap. Dan berkemungkinan juga inilah alasan mengapa mereka menutup jasad Whitebeard dengan kain hitam supaya dia dapat menggunakan kesempurnaan kuasa Yami-Yaminya di situ. So, terima kasih Amma atas perkongsian teori ini. So guys, apa pandangan korang? Please leave your
your thought down below. Okay? Teori seterusnya datangnya daripada Hidayat. Teori saya pendek sahaja sebab kenapa world government suruh Luffy dibunuh walau apa jua yang berlaku adalah kerana kuasa Devil Fruits Luffy adalah musuh semula jadi kepada Im Sama. Sebab yang pertama, jika kita lihat perwatakan yang ada pada Enel dan Im Sama seakan-akan sama. Saya syak sama seperti kuasa Enel, Imu mengumpulkan semua kuasanya dan meletakkan di atas pulau yang dihancurkan baru-baru ini. Dan kita diperlihatkan yang Sabo juga berada di pulau tersebut. Seperti yang kita tahu, Gear 5 Luffy berupaya untuk memanipulasi apa sahaja yang dipegang olehnya menjadi getah dan segala physical attack tidak akan mampu untuk melukakannya. Dan the fact Luffy berlawan dengan Kaido seperti melayani kanak-kanak membuatkan kita sangat terkejut. Mungkin akan ada satu lagi awakening untuk berada Luffy kita, kerana kalau Luffy hadap Im Sama dengan kuasanya yang sekarang mungkin akan kalah dengan teruk. Begitulah menurut Hidayat. Jom kita tambah garam lagi dengan teori seterusnya yang datangnya daripada Arif. Arif ajak kita berdiskusi pasal Mihawk pula. Menurut Arif, mata Mihawk itu sebenarnya berpunca daripada Kenbun Shoku Haki yang kekal. Maybe dia pernah guna sampai overuse sampai jadi kekal dekat mata dia. Menarik brother. Untuk poin ni aku nak tambah garam sikit lah. Aku ada sedikit review untuk teori tersebut. Sebab aku pun beranggapan yang sama juga. Tapi kalau kata salah pada masa hadapan, tak apalah. Sebab aku ada beberapa bukti dan hujah juga berkenaan mata Mihawk ni yang aku rasa menarik untuk kita bincangkan bersama. Okay, first, sebagaimana yang kita tahu, Haki ada 3 jenis. Busou Shoku Haki, Kenbun Shoku Haki dan Hao Shoku Haki. Antara teknik terhebat untuk Busou Shoku Haki adalah permanent imbuing atau penyalutan kekal. Kita dapat melihat bagaimana Mihawk berjaya menyalutkan Yorunya menjadi sebuah Black Blades dan tergolong di dalam kategori Kokuto. So kalau Busou Shoku Haki boleh ada permanent Haki, kenapa tidak untuk Kenbun Shoku Haki dan Hao Shoku Haki kan? Jadi kat sini menarik untuk dibahas. Sebab kalau Busou Shoku Haki kekal, kita boleh tengok macam mana pedang Mihawk dan pedang Shusui milik Ryuma jadi hitam kekal. Jadi di sinilah berkemungkinan bukti kekalnya Kenbun Shoku Haki adalah bertukar menjadi seperti mata Mihawk. Hal ini menarik sebab dalam buklet Road to Laugh Tale volume kedua mendedahkan bahawa kemampuan Busou Shoku Haki diperlukan untuk menukarkan sesuatu pedang menjadi Kokuto. Okey, ni poin pertama Dan poin yang kedua, Kokuto dikatakan terhasil disebabkan setelah countless battle atau pertarungan yang tak terkira banyaknya. Jadi sebelum kita pergi ke mata Mihawk, kat sini akan menjadi satu bukti power up untuk Zoro. Yang mana? Seperti mana Mihawk yang dijuluki sebagai Marine Hunter sebelum ini, Zoro juga dijuluki sebagai Pirate Hunter, dan sedangkan Hunter seperti Mihawk mampu untuk mengkokutokan pedangnya. Jadi tidak mustahil lah bagi Zoro yang berkemungkinan bakal mengkokutokan bukan sahaja Enma, bahkan berkemungkinan Zoro akan menjadi orang pertama dalam dunia One Piece yang berjaya menghitamkan ketiga-tiga pedangnya. Dan berbalik kepada 2 indikasi di atas tadi, iaitu dengan pertarungan yang banyak dan Busou Shoku Haki adalah ramuan untuk mempermanentkan Busou Shoku Haki. Jadi tidak mustahil kalau mata Mihawk juga adalah kesan kepada permanent Kenbun Shoku Haki, yang mana Kenbun Shoku Haki diperlukan untuk meramal pergerakan musuh, bahkan diperlukan bagi melihat sekilas ke masa hadapan apa yang musuh bakal lakukan, dan juga melalui pertarungan yang banyak. Kita sedia maklum bahawa Mihawk adalah Marine Hunter dan telah beberapa kali berduel dengan Shanks yang dijuluki sebagai sparring duel Mihawk yang terhandal. Dan bercakap pasal Shanks, so kat sini mungkin boleh menjawab persoalan tentang pertarungan mereka. Sebab dalam One Piece Volume 4 Billion, kita didedahkan bahawa Shanks mempunyai sebuah teknik berbahaya yang dijuluki sebagai Observation Killing atau Kenbun Goroshi, iaitu sebuah teknik Hao Shoku Haki yang sangat advance yang membenarkan Shanks untuk mengawal kehadirannya, membuatkan sukar untuk musuhnya melihat sekilas di masa hadapan berkenaan dengan dirinya. So kat sini berkemungkinan seperti mana Shanks yang mempunyai advance Hao Shoku Haki, namun Mihawk juga memiliki advance Kenbun Shoku Haki, yang mana Shanks tidak dapat menggunakan teknik Observation Killingnya ke atas Mihawk, menjadikan pertarungan pedang kedua-dua mereka menjadi seimbang dan merupakan antara bualan hangat di seluruh dunia One Piece. Dan menurut Vivercard One Piece Dictionary, idea asal untuk nama samaran Mihawk adalah Clairvoyant dan bukanlah Hawkeyes. Aku rasa macam gitulah kot sebutan dia, Clairvoyant. So kat sini jadi lebih menarik sebab clairvoyant adalah perkataan Perancis yang membawa maksud penglihatan yang sangat jelas secara optikalnya maupun mentalinya. Dan macam hujah aku pasal observation killing tadi, kalau future sight, seseorang itu dapat melihat sekilas masa hadapan, namun sebagai clairvoyant, seseorang itu dah macam tukang tilik, dah dapat baca apa yang akan berlaku pada masa yang lebih lama ke hadapan. Dan paling menarik adalah bounty Mihawk, iaitu sebanyak 3.59 bilion berry kalah Yonko bagi dengan Yonko Luffy, padahal dia
seorang je pun, bukannya ada kru pun. Shanks pun bounty dia 4.089 billion berry. So kat sini je kita dapat tengok sejauh mana kekuatan Mihawk. So aku rasa make sense kalau kita nak teorikan bahawa mata Mihawk itu adalah kesan daripada permanent Kenbun Shoku Haki. Macam mana menurut kalian? Jadi panjang pula bila bersembang pasal Mihawk ni kan. Sebenarnya aku nak cuba kaitkan juga dengan mata Im Sama tu, tapi aku takut video ni jadi panjang pula. So mungkin kita akan bahas pasal mata Im Sama tu dalam video yang lain. Sebab bukan apa tadi cakap tak nak cakap kan. Sebab sebagaimana yang kita tahu, Kenbun Shoku Haki ini terbahagi kepada dua, which is teknik basic dan advanced teknik. Teknik basic ada 4: present sensing, strength sensing, emotion sensing dan intent sensing. Okey, cakap pasal present sensing ni, di Skypiea, Enel telah menggabungkan kemampuan Kenbun Shoku Hakinya present sensing dengan kemampuan Devil Fruitnya Goro-Goronomi sangat mengetahui secara virtual tingkah laku di sekeliling pulau tersebut. Jadi berkemungkinan Im Sama mempunyai kemampuan yang bahkan lebih advance daripada present sensing Enel, iaitu dia mampu untuk mengetahui seakan-akan dapat melihat kejadian di seluruh dunia. Dan setiap kali kita dipertunjukkan dengan watak Im Sama ini, mesti hanya mata dia yang paling disorotkan. Dan sebagaimana future sight adalah teknik advance daripada intense sensing, berkemungkinan kemampuan Im Sama adalah sebuah teknik advance Kenbun Shoku Haki yang terbit daripada present sensing. Lega. Dapat pun keluarkan apa yang terbuku di hati. So guys, please leave your thought di ruangan komen dan jangan lupa untuk join channel Telegram Scoverto Clan untuk membaca ataupun berkongsikan teori-teori korang dari nakama kita di sana. Okay? Jumpa lagi dalam video yang akan datang. And gang, before I end, sedikit renungan. Benda mudah takkan membuatkan kita untuk bertindak segera. Benda mudah takkan buatkan kita untuk meletak lebih usaha. Benda mudah takkan membuatkan kita bingkas dan gerak segera. Benda mudah won't push you beyond the limits. Benda mudah takkan memberikan apa yang kita mahukan. Sebab itu, kejayaan bukanlah satu benda yang mudah. It takes time, it takes courage, it takes discipline, it takes the right mindset, it takes the right energy, it takes the right strategy. It's not a question of beast mode anymore. It's about life and death mode. Untuk terus paksa diri kita dan berikan lebih dari 100% of everything you got. Kau takkan buat benda lain melainkan habiskan apa yang telah kau mulakan. Kita akan berhenti bila penat, kita berhenti bila selesai, kita berhenti bila matlamat tercapai, apabila nafas kita berhembus di atmosfera kejayaan yang kita tetapkan. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi